Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri. Dan pada kali yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan bab jamak dan qasar. Dan alhamdulillah kita telah habis membicarakannya. Kita telah membicarakan syarat-syaratnya dan juga ini rukun-rukunnya. Maka secara ringkas apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas adalah berkenaan dengan jamak takdim dengan jamak takhir. Maka kedua-duanya ada syarat-syarat yang tertentu. Berkenaan dengan jamak takdim, maka diwajibkan kita meraihkan tertib dan diwajibkan kita melakukan niat pada solat yang pertama untuk melakukan jamak, dan diwajibkan mualah, iaitu kita tidak boleh melambat-lambatkan. Setelah kita habis solat yang pertama, kita harus lantas ini melakukan solat yang kedua dengan spontan. Ini dimasukkan dengan mualah, dan apa-apa yang lebih daripada 2 rakaat yang ringkas dikirakan tidak ada mualah. Selepas itu kita membicarakan berkenaan jamak takhir. Jamak takhir diwajibkan kita niat pada waktu yang pertama. Jadi ini beza di antara jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim diwajibkan kita niat pada solat yang pertama, manakala jamak takhir kita niat pada waktu yang pertama. Dan wajib ini kita memastikan bila kita niat itu masih berada masa yang boleh kita melakukan solat di dalamnya, yakni tidak terlalu lambat. Dalam lingkungan misalnya 5 minit ataupun 10 minit sebelum masuk waktu yang kedua, maka ini adalah paling minimum kita melakukan niat ini pada waktu yang pertama. Jadi kita boleh pilih kalau kita musafir, sama ada kita nak melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir dalam perjalanan. Tetapi penulis ini membicarakan tentang mana lebih afdal. Kalau kita dalam perjalanan, adakah kita melakukan jamak takdim dengan jamak takhir? Maka jawapannya adalah kita lihat kepada keadaan kita. Kalau sekiranya kita keluar daripada negeri kita, misalnya belum masuk waktu zuhur, dan selepas itu bila masuk waktu zuhur kita dalam perjalanan, maka dalam keadaan seperti ini lebih afdal kita melakukan jamak takhir. Tapi kalau sekiranya kita sampai kepada destinasi dan kita masih musafir, kita sampai pada waktu yang pertama, maka lebih afdal kita melakukan jamak takdim. Dan juga kita membicarakan berkenaan ini dengan kalau sekiranya seseorang itu berada dalam solat dan dia niat iqamah, maka diwajibkan dia solat 4 rakaat. Ini bukan 2 rakaat, dan tidak dibolehkan dia melakukan jamak sebab dia sudah menjadi muqim. Begitu juga kalau seseorang itu dia sedang melakukan jamak, dia melakukan solat zuhur misalnya jamak takdim, dan apabila dia melakukan solat zuhur, kapalnya telah sampai ke negerinya misalnya, maka tidak dibolehkan dia melakukan solat asar jamak. Diwajibkan dia melakukan solat asar pada waktunya, sebab dia sudah bukan musafir, dia adalah muqim. Sebab daripada syarat kita melakukan jamak, diwajibkan seseorang itu berada dalam keadaan yang dibolehkan dia melakukan jamak. Kalau sekiranya tidak, maka tidak dibolehkan dia melakukan jamak. Jadi insya-Allah taala para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada kitab kita. Dan hari ini insya-Allah kita meneruskan yang mana penulis akan membicarakan berkenaan jamak kerana hujan. Jadi beliau mengatakan jam'us salati bisababil matar. Kita ada jamak disebabkan akan hujan. Dan ada ramai menanyakan, misalnya ada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW diriwayatkan melakukan jamak tanpa di Madinah. Dia melakukan jamak di Madinah tanpa ada ketakutan, tanpa ada ketakutan. Maka Al-Imam Syafi'i misalnya dia mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan yang dimaksudkan dengan salat jamak yang dilakukan Nabi SAW di Madinah, maksudnya di muqim bukan musafir, adalah jamak kerana hujan. Ini yang kita akan membicarakan sekarang ini. Walaupun ada ulama lain yang mengambil hadis tersebut dan dia mengatakan dibolehkan melakukan jamak walaupun bukan dengan sebab hujan, walaupun bukan musafir, walaupun kita mengatakan tidak ada misalnya ketakutan salatul khauf ini dan sebagainya. Tetapi itu adalah pandangan segelintir daripada ulama, dan sebahagian daripada ulama Syiah, mereka berpegang kepada hadis ini tersebut, dan mereka melakukan jamak pada tiap-tiap hari.
Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan khusus ini dalam mazhab ini Al-Imam Syafi'i, maka tidak dibolehkan kita melakukan jamak tanpa sebab. Tidak dibolehkan kita melakukan jamak yang ini tanpa sebab. Jadi yang ditafsirkan hadis Ibn Abbas adalah jamak kerana hujan. Jadi kita lihat kitab dalam mazhab Imam Syafi'i membicarakan tentang masalah ini. Ini yang perkara yang kita akan membicarakan hari ini. Maka penulis ini mengatakan wa yajuzu lil muqimi al jam'u taqdiman li matarin yabullus thawb. Jadi pertama dia mengatakan dibolehkan bagi muqim. Yang ini muqim ini seperti mana kita mengatakan seorang yang duduk di sebuah negara, yang ini 4 hari dan lebih, tak termasuk hari masuk dan hari sampai. Ini adalah muqim. Maka kita orang Singapura, kita adalah muqim kita adalah muqim dan mustautin yang ini di Singapura. Nanti bila kita masuk solat bab Jumaat, kita akan membicarakan beza di antara muqim dengan mustautin. Tetapi tiap-tiap muqim, tiap-tiap mustautin dikirakan sebagai muqim, tetapi tidak yang ini semua yang ini muqim dikirakan sebagai yang ini mustautin. Itu kita akan bicarakan insya-Allah dalam bab ini solat Jumaat, bila kita membicarakan tentang mesti wajib adanya 40 orang. Maka penulis ini mengatakan wa yajuzu lil muqimi al jam'u taqdiman. Hanya dibolehkan adalah jamak taqdim, tidak dibolehkan jamak takhir. Tidak dibolehkan yakni jamak takhir. Jadi solat kerana hujan hanya dibolehkan jamak taqdim. Tidak dibolehkan jamak takhir. Dan hujannya juga adalah hujan yang jenis yabullus thawb. Yakni maksudnya hujan yang agak deras. Yani bukan gerimis ya. Kalau gerimis ini tidak dibolehkan jamak, sebab yang ini tidak ada apa kita mengatakan hujan gerimis ini dia tidak memberikan masalah yang ini biasa ni. Biasanya orang boleh tahan ini hujan gerimis. Tapi kalau hujan yang mana seorang itu kalau dia keluar basah kuyup misalnya, ini yang kita membicarakan. Jenis ini hujan seperti ini. Sebab hujan pun ada hujan gerimis, ada hujan panas ini dan sebagainya. Jadi ini adalah hujan yang ini yang lebat, ini bukan hujan ini yang kecil. Bi syarti, dengan syarat dia mengatakan an yaqsida jama'atan fi masjid. Ini perkara yang penting ya. Jadi bila kita boleh melakukan jamak kerana hujan, pertama sekali mesti ada hujan. Perkara yang kedua dia mesti jamak takdim. Seperti mana kita mengatakan jamak takdim, yakni misalan kita nak melakukan solat Zuhur, selepas itu hujan. Kita nak melakukan solat Zuhur dan hujan. Sekarang kita boleh melakukan takdim ke tidak? Sekarang kita masa boleh melakukan takdim. Jadi kita kena lihat pertama sekali hujan yang mesti hujan yang lebat. Perkara yang seterusnya adalah seseorang itu dia mahu melakukan solat jamaah. Dia mahu melakukan solat jamaah, sama ada di masjid ataupun tempat musalla misalan yang jauh. Yang sekarang misalnya ada begini, dia berada di rumah misalan dia mahu pergi ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Apabila dia sampai di masjid, hujan selebat-lebatnya. Apabila dia sampai di masjid, hujan selebat-lebatnya. Dia belum lagi melakukan salat Zuhur. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau dia mengatakan misalan rumah saya jauh daripada masjid dan rumah jemaah-jemaah yang lain pun jauh daripada masjid, dan kalau sekiranya mereka nak balik, lepas itu nak patah balik misalan, dan ditakuti misalan ada sebagian tempat misalan ada macam kalau hujan lebat akan berlaku akan berlaku banjir misalan, ditakuti susah mereka nak datang balik. Ataupun tanah menjadi tanah liat dan sebagainya. Lain tempat lain. Kita di Singapura ini kalau kita nak bayangkan perkara ini susah kita nak bayangkan, sebab keadaan yang kita tinggal hari ini masya-Allah mana-mana tidak ada masalah. Hatta hujan selebat-lebat sekalipun kita susah nak menjadi banjir disebabkan drainage system yang kita ada dan sebagainya. Tapi zaman dahulu kalau kita lihat Singapura pada tahun 50-an 40-an, biasa apa yang kita dengar misalnya kawasan Geylang, kalau sekiranya hujan lebat biasanya ia akan banjir. Tiap-tiap kali hujan lebat kalau musim hujan, maka ia akan banjir. Di Malaysia misalnya kita lihat sebahagian kampung-kampung, apabila datang macam monsun seperti bulan Disember ini monsoon season, maka banjir ini adalah perkara yang biasa. Begitu juga di sebahagian tempat di Fatani. Saya pernah pergi misalnya di sana, saya masih ingat lagi, saya masuk masjid, masya-Allah, masuk masjid dengan berjalan kaki dan sebagainya. Tetapi apabila berada di masjid, bila nak keluar dah banjir dah. Keluar masjid naik bot kecil. Ini keadaannya, subhanallah ini. Kita tidak dapat bayangkan misalnya di Singapura perkara seperti itu berlaku. Pergi masjid dengan berjalan kaki, balik sudah dah tak boleh keluar lagi. Disebabkan ada
disebabkan ada banjir. Jadi harus kita faham Islam ini memberikan jalan keluar yang ini bagi masalah yang umum, yang ini mungkin dia tidak khusus ini bagi tempat kita tak biasa melakukan jamak kerana hujan, tapi mungkin ada tempat lain yang memerlukannya. Tempat lain yang memerlukannya. Misalan rumah mereka jauh daripada masjid dan mereka tidak ada kenderaan, misalan susah, misalan jalan yang ini banyak lecak dan sebagainya, dan kalau berlaku hujan lebat ini ada banjir dan sebagainya, dapat mengotorkan pakaian dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini saya memberikan misalan seseorang itu sampai ke masjid waktu zuhur, hujan pun lebat, maka mereka boleh niat yang ini jamak takdim. Boleh niat yang ini jamak takdim disebabkan hujan. Jadi di sini penulis ini mengatakan syarat-syaratnya, yakni dia mau melakukan yang ini jamaah. Yang ini bukan dia nak melakukan salat sendirian, ya. Salat sendirian yang ini tidak ada apa kita. Kalau dia di rumah ini misalnya, di rumah sebagai misal, adakah dibolehkan saya jamak takdim di rumah saya? Kalau saya tak niat nak keluar rumah misalnya, saya nak solat di rumah, solat zuhur, solat asar di rumah, hujan lebat misalnya, adakah saya melakukan solat jamak takdim? Ini tidak dibolehkan. Jadi jamak takdim kerana hujan adalah bagi mereka yang keluar untuk melakukan solat jamaah dan tempat itu tempat yang jauh. Dalam keadaan seperti ini, maka imam dan makmum di masjid itu, maka mereka melakukan solat jamak yang kerana hujan. Jadi saya harap ini kita dapat faham insya-Allah. Maka penulis ini mengatakan wa an yujadal mataru inda iftitahil ula wal farari minha wa iftitahis tsaniyah. Ini syaratnya. Syaratnya hujan mesti berterusan kesemuanya solat yang pertama dan pada waktu takbiratul ihram pada solat yang kedua. Yakni kalau saya melakukan jamak takdim zuhur dan asar, jadi hujannya ni solat zuhur ni daripada awal takbir Allahu Akbar sampai habis ni, dan saya niat jamak. Jadi hujannya mesti berterusan sampai saya takbir solat asar takdiman. Bila saya mengatakan Allahu Akbar masih hujan, maka ini sah, yakni solat jamak kerana hujan, walaupun lepas itu hujan berhenti, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya saya sedang melakukan solat yang pertama, hujan berhenti, maka tak boleh saya jamak yang solat ini yang kedua. Jadi syaratnya adalah hujan mesti berterusan. Hujan berterusan daripada masa waktu solat yang pertama sampai solat yang kedua, sekurang-kurangnya dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini penulis mengatakan iftitah. Apabila saya membuka solat yang kedua. Wa yushtaratu ma'a ma taqaddama fi jam'i safari taqdiman. Dan semua syarat-syarat jamak takdim semua diwajibkan di sini. Seperti apa? Jamak takdim yang diwajibkan adanya muwalah. Yani apabila kita melakukan solat yang pertama, wajib kita dengan spontan kita melakukan solat yang kedua. Jamak takdim ini juga diwajibkan kita tertib, diwajibkan kita melakukan zuhur dahulu baru kita melakukan asar, dan kita niat. Jamak takdim diwajibkan kita niat pada solat yang pertama. Pada solat yang pertama. Kalau sekiranya kita tidak niat pada solat yang pertama, maka tidak sah ini kita punya jamak, dan kita tidak boleh melakukan jamak. Jadi semua ini syarat-syarat yang kita membicarakan bagi jamak takdim, semua ini diwajibkan ini bagi jamak takdim ini kerana hujan. Fa ini qata'a ba'dahuma. Di sini penulis mengatakan kalau hujan itu berhenti selepas dia melakukan solat kedua-duanya, yakni lepas dia melakukan solat zuhur dan asar, bila dia dah melakukan jamak zuhur dan asar, hujan pun berhenti, ataupun fi asna'i tsaniyah, ataupun yakni dia berhenti pada solat yang kedua selepas takbiratul ihram, maka madata ala sihhah, yakni sah solat, yakni sah jamak takdim, sah solat zuhur, sah solat asar. Seperti mana kita mengatakan disebabkan hujan itu wujud sampai kita dapat melakukan takbiratul ihram bagi solat ini yang kedua. Jadi kita tak risau sama ada hujan berhenti selepas itu ataupun ia berterusan. Wala yajuzul jam'u bil matari ta'khiran. Seperti mana saya mengatakan tadi, tidak dibolehkan kita melakukan jamak kerana hujan, jamak takhir. Hanya dibolehkan adalah jamak takdim. Jadi harap ini kita faham ini perkara ini dengan baik. Kalau ada orang menanyakan, adakah dibolehkan kita di Singapura melakukan jamak takdim kerana hujan? Boleh. Yang ini bukan maksudnya mustahil di Singapura. Misalnya kita tidak kita mengatakan boleh melakukan misalnya jamak takdim ini kerana hujan. Kalau sekiranya syarat-syarat yang seperti mana kita mengatakan wujud, maka dibolehkan yang ini kita melakukan jamak takdim ini kerana hujan. Jadi dengan itu alhamdulillah ini kita dah habis ini membicarakan tentang jamak yang ini kerana hujan. Maka seterusnya penulis ini akan membicarakan berkenaan dengan
Babu salatil khauf. Bab ini berkenaan dengan salatul khauf, dan salatul khauf adalah salat yakni apabila yakni wujud ketakutan. Jadi di sini yakni penulis ini membicarakan tentang beberapa yakni jenis salatul khauf yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan para sahabatnya. Dan biasanya salatul khauf ini adalah apabila orang Islam berhadapan ini dengan musuh misalnya dalam pertempuran, maka salatul khauf ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Maka ia berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila yakni mereka dalam yakni jihad ini fi sabilillah. Maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita akan mempelajari insya-Allah. Kadang-kala musuh yakni di arah kiblat, kadang-kala yakni musuh yakni bukan yakni di arah kiblat. Maka bagi tiap-tiap daripada bahagian ini ada syarat-syaratnya dan caranya. InsyaAllah ta'ala kita tangguhkan ini pada keesokan hari supaya kita masuk yakni pada bab yang baru insyaAllah pada permulaan ini pengajian besok. Dan insyaAllah ta'ala kita mengakhiri pengajian kita ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim salihati a'malana wa ajina Allah ya karim bi fadli subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.